malam. Ini adalah merupakan tapak untuk pelaporan postmortem ya. Untuk tingkatan 1, saya terangkan untuk tingkatan 1, tapi cara dia sama juga dengan tingkatan 2 dan 3 ya. Jadi melalui tapak ini kita membentang dengan menggunakan Excel ya. Jadi untuk ini oleh kerana kita tidak kongsi di spreadsheet, maka tapak ini diisi secara bergilir-gilir oleh penyelaras panitia ya. Hanya isi di bahagian yang ditentukan saja. Sebab yang lain tu telah diprotect lah untuk mengelakkan formatnya terganggu ya. Jadi ruangan yang perlu diisi oleh penyelaras panitia ya selepas dapat markah ialah untuk sekarang ni kita ujian 1 kita sudah lepas. Sekarang ni kita menilai untuk sumatif 1. Jadi ini bahagian yang boleh diisi ya. Ini saja bahagian yang diisi yang saya highlightkan ini. Ini bahagian yang akan diisi. Yang lain tak perlu diganggu ya. Yang ini pun tak perlu diganggu langsung. Kita hanya isi ini, isi ini. Yang lain dia akan generate secara automatik. Begitu juga di bahagian jadual bawah, hanya ruangan ini saja yang perlu diisi ya. Ini bahagian yang perlu diisi oleh penyelaras panitia. Bilangan lulus tak perlu ya, dia generate automatic. Yang ini diisi dan yang ini ya, yang lain tu secara automatik. Dan nyatakan juga guru-guru yang mengajar di setiap tingkatan. Contohnya untuk bahasa Melayu 1 KA siapa guru yang mengajar ya. Jadi senang untuk kita merujuk apabila kita buat postmortem, merujuk terus kepada guru yang berkenaan. Baik, di bahagian laporan bawah ini, punca naik dan turun. Perbezaan daripada sebelumnya ialah dari segi sumber. Maknanya apabila panitia menjelaskan punca, contohnya punca naik, ya kenaikan dalam peratus ataupun grade purata, disebabkan pelajar sangat berkomitmen, contohnya bla bla bla. Jadi kena nyatakan siapa yang sumber ni dari mana, siapa guru yang mencadangkan ini ataupun menyatakan penyataan ini ya. Punca yang kedua mungkin datang daripada KP ataupun penyelaras panitia. Idea yang ketiga mungkin datang daripada majoriti panitia, penyelaras panitia sebelah petang dan juga guru-guru panitia berkenaan. Jadi sekarang kita mau sumbernya untuk memastikan laporan ini diisi oleh melalui perbincangan ya, bukannya one man show. Maknanya seorang yang isi, dia isi semua tanpa ada perbincangan. Begitu juga dengan intervensi, sumber ideal siapa yang mencadangkan, dan apabila kita menetapkan satu intervensi itu, bila kita akan buat dan sampai bila dia akan buat. Jadi yang ini lebih spesifik supaya kita nampak progres rancangan yang dibuat. Baik, yang lain tak payah ganggu ya. Yang saya nyatakan ini saja dalam jadual laporan ini. Yang dua laporan ini diisi secara manual. Dan juga yang saya tandakan tadi, itu saja yang perlu diisi. Yang lain tak perlu isi, termasuklah graf ini semua tak perlu diisi. Yang ini dijana secara auto. Begitu juga di bahagian rumusan, yang ini tak payah diganggu langsung sebab dijana secara auto. Hanya admin ataupun SU peperiksaan tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 saja akan mengisi di bahagian bawah ini ya. Di bahagian bawah ini berkaitan dengan sasaran ya. Dan kita akan bagi password lah untuk dia masuk mengisi. Jadi ini tidak boleh diubahlah oleh mana-mana kecuali admin, iaitu SU tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Itu saja. Sekiranya ada apa-apa isu, boleh berhubung terus dengan Pengatua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.